Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz ucapkan kepada semua anak murid kelas 4 Umar. InsyaAllah pada hari ini kita akan memulakan pelajaran sirah. Tajuk yang pertama iaitu tajuk Jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik, sebelum memulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Tajuk kita yang pertama dalam subjek sirah tahun 4 ialah Jihad Rasulullah. Okey, yang pertama. Konsep jihad. Apa maksud jihad ni? Jihad bermaksud kesanggupan berjuang mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Maksud dia apa? Maksud dia kesanggupan berjuang mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Jadi jihad ni ialah kita sanggup berjuang mempertahankan diri, agama kita, keluarga dan juga negara. Jihad perlu kepada keberanian dan keikhlasan walaupun dengan mempertaruhkan harta dan nyawa. Jadi seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah, dia memerlukan keberanian dan keikhlasan yang sangat tinggi. Walaupun dia terpaksa mempertaruhkan harta dan nyawa dia. Kalau zaman Nabi dulu, semua sahabat yang berjuang ikut Nabi tu, mereka mempunyai keberanian dan keikhlasan yang sangat tinggi. Mereka tak takut mati dan mereka memang nak syahid. Dan mereka memang nak syahid. Okey. Dan sahabat-sahabat Nabi dulu, ada di kalangan mereka yang berjuang tu merupakan golongan yang kaya raya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Jadi beliau membantu Islam dengan menyumbangkan harta-harta beliau untuk pembangunan Islam, untuk membantu Islam pada ketika itu. Okey, seterusnya. Bersedia berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad ni, dia mestilah bersedia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad berdakwah selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baginda berdakwah mengajak masyarakat Arab beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan Nabi berdakwah ke orang masyarakat Arab pada zaman tu supaya masyarakat Arab pada zaman tu sembah Allah dan tinggalkan sembah berhala. Tapi mereka melawan. Mereka tak mau ikut. Dan mereka tentang Nabi habis-habisan. Macam-macam lah berlaku. Yang kalau kamu dah belajar tahun-tahun lepas, macam mana penentangan kaum Quraisy terhadap Nabi apa semua tu. Jadi tahun ni kita sambung dengan jihad Nabi tu. Okey. Jihad memerlukan pengorbanan diri, harta, masa dan tenaga. Tadi saya sebut lah. Jihad boleh dilakukan melalui dakwah dan peperangan. Seterusnya, sebab-sebab Islam membenarkan jihad. Yang pertama, mempertahankan diri. Semestinya lah kita diwajibkan mempertahankan diri kita daripada musuh. Tak kira daripada siapa-siapa pun, kita kena mempertahankan diri kita daripada musuh, ancaman-ancaman luar, orang-orang yang nak buat jahat kat kita. Kita wajib mempertahankan diri kita sendiri. Yang kedua, memelihara kesucian agama Islam. Jadi sebab-sebab berjihad yang kedua ialah disebabkan nak memelihara kesucian agama Islam. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara daripada musuh. Jadi bila mana kata musuh nak main serang negara kita, kita wajib berjihad dengan berperang. Kena berperang nak melawan musuh-musuh yang nak serang negara kita. Yang keempat, menentang pencabulan perjanjian. Pencabulan ni contohnya jika sesuatu pihak mengingkari perjanjian. Contohnya apa?
macam perjanjian Aqabah, perjanjian Hudaybiyah zaman Nabi dulu, kan, perjanjian antara Nabi dengan orang Quraisy, perjanjian dengan antara Nabi dengan penduduk Madinah. Jadi perjanjian-perjanjian itu kalau diingkari dan diisytiharkan perang, kena berperang. Itu maksudnya. Seterusnya bahagian jihad. Okey, bahagian jihad terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama jihad kecil ataupun disebut jihad asghar. Yang kedua jihad besar, iaitu jihad akbar. Okey. Jihad kecil ni ialah jihad berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Jadi jihad kecil ni ialah jihad berjuang di medan perang. Kalau orang yang askar-askar tu semua tu jihad lah tu. Askar bawa senapang, bawa senjata semua, itu maksud jihad. Kalau zaman Nabi dulu tak ada senapang, dia lawan pakai apa? Lawan guna pedang, tombak, tentera berkuda. Itu zaman Nabi. Jadi itu zaman Nabi berperang, berjuang di medan perang. Okey, yang seterusnya jihad akbar. Jihad akbar ni berjuang melawan hawa nafsu. Okey, lawan hawa nafsu yang macam mana tu? Okey, contohnya apa? Contoh kamu kan, bulan puasa tahun lepas, puasa dekat rumah waktu PKP, tak boleh pergi mana, sekolah pun tak buka. Jadi kamu berpuasa, tiba-tiba sampai tengah hari pukul 12 kamu terasa dahaga. Kamu pergi dapur, kemudian kamu tengok tak ada orang pun, tak ada orang yang nampak kamu dekat situ. Jadi kamu terasa nak minum, nak buka puasa lah, konon-konon nak buka puasa sebab dahaga tak tahan ni, dahaga sangat-sangat. Nafsu kamu suruh kamu buka puasa. Sebab tak ada orang nampak, mak ayah kamu tak nampak, adik kamu pun tak nampak, kakak kamu pun tak nampak, jadi kamu nak buka puasa. Nafsu kamu suruh kamu buka puasa. Kemudian kamu berjaya melawan hawa nafsu kamu. Kamu tak boleh nak puasa ni, ini bulan puasa bukannya selalu kan, setahun sekali puasa bulan Ramadan. Jadi kamu pun lawan hawa nafsu kamu kata aku nak puasa lah, nak puasa sampai habis, dapat pahala kan. Jadi kamu berjaya melawan hawa nafsu kamu. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata siapa yang berjaya melawan hawa nafsu dan godaan syaitan pasti akan berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat, serta mendapat balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad yang paling besar sekali jihad lawan hawa nafsu. Jihad melawan daripada tak mau mengaji, jihad melawan hawa nafsu, tak mau solat, tak mau baca Quran, tak mau belajar, tak mau dengar cakap ayah, mak. Jadi semua tu nafsu semua tu kan. Jadi kita kena berjihad melawan hawa nafsu kan. Contoh mak suruh semayang, kita pun masuklah bilik. Mak kita tak pergi tengok pun, tak pergi pantau pun, tapi kita buat semayang, duduk dalam bilik tu, dan 5 minit duduk diam, tak semayang pun, ataupun duduk saja-saja buka sejadah, duduk di situ. Konon-konon lagi mak mai kebetulan kita pun bila mak mai buka pintu, cepat-cepatlah kita pun duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Konon-konon nak pura-pura semayang. Jadi di situ menunjukkan kita ni tak berjaya nak melawan hawa nafsu kita lah kat situ. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena melawan hawa nafsu dan semayang dengan betul-betul. Faham? Okey, seterusnya tuntutan jihad di negara kita. Okey, medan jihad ni sangat luas kalau kamu nak tahu kan. Dia tidak kepada menentang musuh Islam saja. Kalau tadi kita dah tengok, kita dah sebut jihad yang secara umum tu, yang kita selalu faham, jihad menentang musuh di medan perang zaman-zaman Nabi dulu, macam perang Badar, perang Tabuk, perang Khandaq, perang Khaybar. Itu perang kan, perang melawan musuh di medan perang. Tapi kalau jihad dalam masuk jihad yang lain juga, salah satunya adalah menuntut ilmu. Kamu menuntut ilmu, kamu pergi sekolah, itu pun dah dikira berjihad kan. Kamu pergi sekolah menuntut ilmu, kamu dah dikira berjihad. Tapi sebab PKP kan, PKP tak boleh pergi sekolah, ni pun kamu dikira menuntut ilmu juga. Kamu tengok video ustaz ajak kamu, ustazah lain ajak kamu, ustaz lain ajak kamu, kamu pun dikira berjihad sebab kamu
menuntut ilmu. Walaupun kamu tak pergi sekolah, kamu tetap dikira menuntut ilmu juga. Okay, yang kedua, mencari rezeki. Jihad mencari rezeki ini orang tua kamu lah, mak ayah kamu. Jihad mencari rezeki, nak bagi kamu makan, nak bagi kamu cukup pakaian, nak bagi kamu duduk dalam keadaan selesa. Yang ketiga, membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan ini, membasmi kemiskinan ni ialah untuk pihak-pihak yang berwajib lah, macam pihak zakat, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini untuk membasmi kemiskinan. Cari-cari orang, mana-mana orang yang miskin, bagi zakat, bantu, tolong mengurangkan beban orang-orang yang miskin ni. Yang keempat, memartabatkan agama. Jadi inilah 1, 2, 3, 4 ni tuntutan jihad dekat negara kita. Okay, seterusnya hikmah. Okay, sebelum Ustaz masuk hikmah jihad ni, Allah berfirman dalam surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah As-Saff ayat 10 dan 11. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu, itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Itu ialah, ni ayat yang Ustaz baca tadi ialah firman Allah berkaitan dengan seruan jihad. Okey. Seterusnya hikmah jihad. Hikmah jihad apa yang pertama? Bila kita berjihad di jalan Allah, tak kira lah berjihad dengan berjuang di medan perang ataupun macam kamu ni belajar menuntut ilmu. Jadi bila kamu menuntut ilmu, kamu akan mendapat keredaan Allah. Hikmah kamu berjihad menuntut ilmu, kamu akan mendapat keredaan Allah. Allah redha dengan kamu bila kamu menuntut ilmu. Yang kedua, mendapat ganjaran syurga. Sebab apa mendapat ganjaran syurga? Sebab kamu menuntut ilmu. Allah menaungi, malaikat semua menaungi orang-orang yang menuntut ilmu ni. Jadi kamu menuntut ilmu, kamu akan mendapat ganjaran syurga. Mendapat ganjaran syahid. Sebab apa mendapat ganjaran syahid? Mendapat ganjaran syahid ni bagi orang yang berjihad perang di medan perang tu. Tapi kamu pun, pahala kamu seolah-olah kamu dapat pahala yang macam orang mati syahid. Sebab apa? Sebab jikalau kamu menuntut ilmu, kemudian kamu meninggal, contohnya kamu nak pergi sekolah, contoh kamu pergi sekolah, saya tak minta ni contoh, na'udzubillah, ini contoh. Kalau kan kamu nak pergi sekolah, tiba-tiba kamu kemalangan ataupun apa-apa yang menyebabkan kamu meninggal, jadi pahala kamu tu seolah-olah pahala kamu sama macam pahala mati syahid, sebab kamu nak pergi berjuang dalam menuntut ilmu. Ganjaran pahala dia sama macam mati syahid. Yang seterusnya, berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Hikmah berjihad yang seterusnya, bila kamu berjihad dalam menuntut ilmu, kamu akan berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Bila kamu menuntut ilmu, kamu akan beroleh kejayaan di dunia lah. Dan di dunia kamu boleh kejayaan di dunia, kamu akan dapat kursi yang elok, kamu akan dapat kefahaman, kamu akan jadi tahu banyak perkara, kamu dapat tahu ilmu-ilmu yang baru. Jadi kamu dapat menambahkan pengetahuan kamu sendiri di dunia. Dan di akhirat, berjaya juga di akhirat tu, kamu dapat ganjaran syurga lah di akhirat tu. Okey, mendapat pertolongan Allah. Mendapat pertolongan Allah ni, kalau di dunia, contohnya kamu dalam periksa ni. Contoh kamu nak periksa, kamu tak ingat nak jawab soalan. Tiba-tiba Allah bagi ilham, kamu boleh jawab. Itu pun pertolongan Allah juga tu. Contoh kamu nak jawab soalan, apakah maksud jihad? Ada dalam soalan periksa ni, A, B, C, D. Kamu nak pilih jawapan mana satu. Cuma kamu terdetik nak jawab. Itu pun salah satu pertolongan Allah dekat kamu juga. Okey. Jadi Ustaz harap kamu faham
apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Jika kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp Ustaz ataupun komen di Google Classroom, tanya di situ. Okay, insyaAllah Ustaz tinggalkan kamu dengan sedikit soalan latihan. Kamu boleh buat di dalam buku, salin soalan semula dan jawab. Jikalau kamu boleh jawab dalam tulisan Jawi, silakan. Jikalau tak boleh jawab dalam tulisan Jawi, silakan jawab dalam tulisan Rumi. Okey, sekian. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.